yang paling tinggi, pangkat yang ketiga duduk nombor 2, pangkat yang kedua inilah hak paling rendah sekali. Jadi susunan pangkat tu dia jadi tak susung lah ni. Adapun pangkat tawakul, pangkat ikhlas, pangkat tawakul, pangkat ikhlas. Mana contoh pangkat ikhlas? Dia sifat-sifat kepujian di hati ni ada pangkat masing-masing. Pangkat ikhlas contohnya muka surat 85. Pangkat yang pertama yang paling tinggi sekali, pangkat yang kedua ikhlas yang pertengahan, pangkat yang ketiga ikhlas yang lebih rendah dari pangkat yang kedua. Itu susun molek. Pangkat ikhlas muka 85. Pangkat yang pertama tu hak nombor 1, mengerjakan ibadah semata-mata kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ikhlas yang lebih tinggi. Ini ikhlas para siddiqin, para aulia. Itu pangkat yang nombor 1. Yang pertama. Pangkat yang kedua yang pertengahan lah, pangkat yang mana dia mengerjakan ibadah kerana nak pahala, nak syurga, nak lepas daripada api neraka. Itu ikhlas nombor 2, pangkat yang kedua. Pangkat yang ketiga hak paling rendah, ikhlas lagi tapi nombor 3. Kalau susunan pangkat ikhlas ni disusun tu ni, pangkat yang pertama, pangkat yang kedua, pangkat yang ketiga. Mana dahulu bicara berkaitan dengan zuhud. Zuhud ada 3 pangkat. Dahulu bicara sifat kepujian yang kedua tu. Dia ada beberapa pangkat. Pangkat yang pertama, kemudian pangkat yang kedua, disusun dak dalam ni hak bicara pangkat yang kedua. Hak di muka surat dahulunya surat 72. Pangkat yang pertama, pangkat yang kedua, pangkat yang ketiga. Pangkat yang pertama, pangkat yang kedua, pangkat yang ketiga. Pangkat yang pertama tu hak paling rendah lah, permulaan zuhud. Pangkat yang kedua yang pertengahan. Pangkat yang ketiga tu hak pangkat ikhlas, hak nombor 1. Hak di muka 72. Pangkat zuhud, pangkat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama tu paling rendah, yang kedua pertengahan, yang ketiga tu zuhud hak nombor 1. Jadi bicara bab pangkat ikhlas, hak nombor 1 tu lah hak paling tinggi. Ikhlas para siddiqin, para aulia. Pangkat yang kedua tu yang pertengahan, ikhlas yang pertengahan. Pangkat yang ketiga tu ikhlas tapi yang paling rendah sekali, tapi ikhlas hak paling rendah. Dia amal ibadah nak dunia. Ada juga nak dunia panggil ikhlas. Dia amal ibadah contohnya baca surah Waqiah tiap-tiap hari, semain sunat duha tiap-tiap hari. Niat dia nak murah rezeki. Tu ikhlas hak paling rendah sekali. Ikhlas hak paling rendah. Pada ni dia bayar zakat bukan nak pahala. Dia zakat kerana nak lepas daripada Tuhan timpakan musibah. Zakat tak bayar kan nanti
Jadi hak lain-lain pun Tuhan tarik balik jadi miskin ke apa ke. Dia sentiasa bayar zakat untuk memastikan hartanya tidak ditarik oleh Allah. Bukan kerana nak pahala atau pahala rendah. Cuma dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazalinya, kalaulah buat amal ibadah dengan tujuan nak dunia, sebab dalam kitab Minhajul Abidin ikhlas dua je. Ikhlas amal, kalau hak tadi pangkat yang pertama ikhlas menuntut pahala, itu ikhlas nombor dua hak dalam Minhajul Abidin. Kemudian contoh tadinya baca surah Waqiah sebagai sunat duha, bukan nak pahala, nak murah rezeki atas dunia. Ikhlas dengan syarat nak murah rezeki itu hak kembali pada agama. Kenapa nak murah rezeki? Sebab nak belajar agama. Kenapa nak murah rezeki? Sebab nak tanggung nafkah keluarga yang wajib. Itu baru dia panggil ikhlas. Kenapa nak murah rezeki? Kerana nak enjoy. Tu tak panggil ikhlas. Sekarang dia baca surah Waqiah, amal ibadah. Sebagai sunat duha, amal ibadah, bukan nak pahala, nak murah rezeki atas dunia. Dan kita midhasnya, murah rezeki atas dunia untuk apa? Untuk belajar agama, untuk tanggung nafkah keluarga. Jadi murah rezeki itu untuk akhirat juga. Maka dipanggil ikhlas. Tapi untuk murah rezeki supaya boleh enjoy, itu dipanggil riak, dipanggil ikhlas. Ada. Itu nak kita Minhajul Abidin. Atau bicara bab pangkat. Tapi susunan pangkat ni, susunan pangkat tak sama. Hak zuhud pangkat pertama paling rendah, yang kedua pertengahan, yang tiga paling tinggi. Pangkat ikhlas yang pertama hak paling tinggi, nombor dua pertengahan, nombor tiga hak ikhlas paling rendah. Adapun pangkat sabar ni yang paling tinggi yang pertama, yang pertengahan yang ketiga, yang kedua ni yang paling rendah. Itu susunan lah. Jadi yang kedua dari tiga pangkat sabar ni, pangkat yang lebih rendah. Hak ni lebih rendah daripada pangkat yang pertama dan lebih rendah dari pangkat yang ketiga. Kalau kira-kira yang kedua ni, hak ni tak ada sabar dah yang kedua ni. Hak ni kalau kita tak masuk dalam pangkat sabar ni. Sebab ni hak paling rendah sekali ni. Hak paling rendah sekali ni. Hak nombor dua ni, iaitu tengok bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu. Dan kalau oleh yang menyeru kepada agama, dan menang oleh hawa nafsu, dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan, maka mereka yang mempunyai pangkat ini setengah daripada puak golongan yang dikatakan bagi mereka itu, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami, oleh Allah Subhanahu wa taala, akan api neraka jahanam dari jin dan manusia sekalian. Maka ada bagi orang yang pangkat ini dua alamat. Salah satu daripada keduanya, bahawa berkata ia, aku ingin akan taubah, tetapi teruzur atas aku daripada taubah, maka tiada loba aku pada taubah. Maka orang ini yang putus asa, lagi yang binasa. Alamat yang kedua, bahawa tiada ditinggalkan padanya keinginan bertaubah, tapi berkata ia, Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang, terkaya ia daripada taubahku, maka syurga yang luas itu tiada sempit ia daripada aku. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan, dan tiada memakai ia akan dia, melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginan. Ada sabar sini. Ini pangkat haiwan. Pangkat yang kedua ni, yang paling rendah ni, ini martabat haiwan. Kalau kira sini kau,
Tak ada sabar lah ni. Hak ni hak neraka dah ni. Hak yang kedua ni. Ada pun bicara pangkat zuhud yang paling rendah, pangkat ikhlas yang paling rendah. Zuhud lagi paling rendah pun, ikhlas lagi paling rendah pun. Nanti bicara tawakul, tawakul yang paling rendah, tawakul lagi. Hak ning ni sabarnya kat mana ni? Ikut hawa nafsu semata-mata dah ni. Hak ni kalah dah ni. Hak menyeru kepada kebaikan. Tapi dia panggil pangkat yang kedua yang lebih rendah. Hak ning ni kiranya hak keluar daripada pangkat sabar terus. Tak ada sabar-sabar ni. Hak sabar yang hak biasa kita orang awam ni, hak sabar nombor 3 tu. Terkadang menang seruan kepada kebaikan, terkadang menang seruan kepada kejahatan hawa nafsu. Hak tu hak sabar orang awam. Hak nombor 3 tu. Hak dia kata hak nombor 3, hak dia pangkat yang pertengahan. Hak pangkat yang pertama, hak tu hak pangkat yang paling tinggi, yang mana seruan kepada keinginan nafsu sudah tidak ada. Yang ada dalam kehidupan dianya ketaatan. Sabar betul-betul dan mengerjakan ketaatan, sabar betul-betul dan meninggalkan maksiat. Maksiat memang dia tak buat dah. Dia sabar sentiasa. Adapun terkadang buat taat, terkadang buat maksiat. Tu sabar yang pertengahan nombor 3. Terkadang menang seruan kepada kebaikan, rajin buat amal ibadah. Terkadang kalah yang menyuruh kepada kebaikan, menang yang menyuruh kepada kejahatan, buat maksiat. Tu hak nombor 3, hak pertengahan dia kata. Hak nombor pertama tu kok, hak tu sabar semata-mata. Orang ni orang yang berkata Rabbunallah sumastaqamu. Hak ni. Mereka yang berkata bermula Tuhan kami ialah Allah, dan istiqamah mereka atas mengerjakan ketaatan zahir dan batin. Ini sabar sentiasa ni, tidak mengerjakan kemaksiatan. Ini hak nombor 1. Hak nombor 2, hak sabar orang kebanyakan. Hak nombor 3, hak kata pertengahan. Hak nombor 2 ni, hak masuk dalam neraka jahanam. Hak nombor 2, tapi letak sabar yang paling rendah. Tak ada dah sabarnya, semata-mata hawa nafsu semata-matanya. Tak ada sabar. Terkadang taat, terkadang maksiat. Itu sabar yang pertengahan, hak duduk nombor 3. Nak duduk di sabar pangkat yang pertama ni, hak ni dia kena mengekalkan sabar dan mujahadah yang lama untuk mengekalkan sabar. Pangkat-pangkat ni bukan boleh letak. Macam contoh bicara zuhud dahulu, bukan boleh letak-letak. Itu bicara bab dalaman. Pangkat ikhlas pun tak boleh letak juga. Pangkat ikhlas nak pahala, nak syurga, itu pangkat pertengahan. Pangkat yang paling tinggi semata-mata taqarrub ilallah, semata-mata nak mendampingkan diri kepada Allah, semata-mata kita hamba mengerjakan suruhan Tuhan, meninggal kalangan Tuhan. Itu pangkat nombor 1. Saya duduk situ saya duduk situ Kalau dakwa tu bukan lalu dah. Itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Yang nyatanya orang ikhlas pangkat yang pertengahan nak pahala boleh tengok lalu dah. Macam mana amal ibadah bulan Ramadan dengan bulan yang lain, sama ke dah? Dak kenapa? Ramadan pahala berganda. Tengoklah tu, pahala lah tu. Kalau ikhlas pangkat pertama, Ramadan tak Ramadan, dia hamba. Tapi umumnya kita ni, kalau Ramadan lain buat amal, lebih daripada bulan yang lain. Kenapa? Kerana gandaan. Tu duduk pangkat nombor 2. Berubah-ubah ketaatan.
Tambahan pula hak pangkat nombor 2 ni, pergi Mekah pula. Hak pangkat nombor 2 ni kok. 5 waktu. Semua Jumaat di Masjidil Haram. Awal-awal duduk masjid dah. Gandaan. 1,000 gandaan dah. Semain pula di Masjidil Haram. Tapi apabila balik kampung, awal macam duduk Mekah juga pergi masjid. Hak 5 waktu pergi cukup 5. Kurang dah lah. Sebab apa? Tak ganda dah macam duduk Mekah. Itu ikhlas hak nombor 2. Saya duduk nombor pertama. Tak usah duduk kata lah. Ni orang nak dakwa. Ni bergantung kepada dalaman masing-masing. Sama ni bicara bab sabar ni. Nak duduk hak sabar peringkat yang pertama ni. Hak Rabbunallah sumastaqamu ni. Hak duduk pangkat pertama ni lah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tiada ketakutan atas mereka itu pada ketika nak mati. Dan tiada perkara yang menduka-citakan bagi mereka itu. Tak ada ketakutan pada masa nak mati. Duduk tangga ni. Duduk tangga Rabbunallah sumastaqamu. Tuhan kami ialah Allah Ta'ala. Dalam penabagi hati ni artinya mengesakan mereka itu akal Allah. Ni hak benar-benar mentauhidkan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Kemudian istiqamah pula taat zahir dan batin. Hak tangga yang paling tinggi hak tangga ni, setiap saat hatinya istiqamah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-istiqamatu khairun min alfi karamah ni. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah lagi ni. Al-istiqamah apa? Istiqamah hati para aulia saat demi saat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak tangga dia. Hak duduk tangga ni sungguh tauhid mereka tauhid khas. Makrifah mereka makrifah khasah. Tauhid atas sekali. Tauhid para sahabat, tauhid para aulia. Makrifah para sahabat, makrifah para aulia. Iman mereka iman yang kamil. Iman siapa? Iman para sahabat, iman para aulia. Hak kita tauhid, makrifah, iman, tapi peringkat syariah. Kesabaran kita kuat ke? Nombor 3 tu lah. Terkadang sabar menang sebelah kebaikan, terkadang hilang sabar menang sebelah yang menjuru pada kejahatan. Ada hak nombor 3 tu. Hak nombor pertama ni, istiqamah yang paling besarnya, istiqamah tetap kekal hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamatu khair min alfi karamah. Istiqamah lebih baik dari 1000 karamah. Orang duduk tangga ni karamah-karamah, kemuliaan-kemuliaan termasuk perkara mencari adah bagi mereka. Mereka tidak heran pun. Mereka tak peduli pun. Mereka dapat karamah aulia-aulia pakai mencari adah. Bagi mereka anggap itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terima hanya atas nama semata-mata mereka hamba. Bukan mereka nak karamah perkara pencari adah mereka nak, tapi mereka terima kerana mereka hamba. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting bagi mereka? Al-istiqamah. Apa dia istiqamah? Tetap hati, kekal hati, saat demi saat, nafas demi nafas bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara hak tauhid khas. Wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Wahdatul af'al permulaan maqam aulia. Ini bicara bab maqam ni. Faham tak? Ini bicara bab maqam. Yang dicerita dalam kitab Hikam, syarahan Taqu Pulau Mani, yang dicerita dalam kitab Ad-Durrun Nafi. Ni mereka yang duduk tangga ni lah. Oh, kami belajar dah kitab Hikam, syarah Taqu Pulau Mani. Kami beramal dengan maqam ni. Itu bukan amalan. Itu bukan amalan. Kena faham boleh. Kita tak apalah tak belajar, tapi kita kena faham mana orang salah mengaji ni. Kita belajar wa amal ni hak syariat, hak ikhtiari.
Wajib kita belajar, wajib kita buat amal, hak ikhtiari, hak pilihan kita. Ada ni. Hak ikhtiari, hak pilihan kita. Wajib kita belajar, wajib kita buat amal. Belajar ilmu fardhu'ain tauhid, amalnya berakidah dengan ilmu tauhid itu. Belajar fardhu'ain fiqh tasawuf, kita wajib beramal, itu ikhtiari. Adapun orang belajar kita tasawuf hakikat, kitab hikam syarah taqu pelamani contohnya menceritakan macam mana mereka yang sampai wahdatul af'al, macam mana sampai maqam aulia. Bukan kita boleh buat amal, cuma tahu mereka tangga ni, makrifah mereka gitu, tauhid mereka gitu, iman mereka gitu. Cerita. Bukan kita nak amal, bukan kita nak lakon. Ni hak khoyai. Hak guru pun khoyai, hak dengar pun duk dia dah. Kami mengaji kita atas hakikat, kami duduk makan hakikat, kamu semua ni syariat, kamu tak akan faham apa yang kami bicara. Hebat. Ni khoya pi apa dia telang. Pi ni power daripada pi kuda lagi ni. Khoya pelik. Yang kita hikam syaitan kalau ni menceritakan. Belajarlah lama mana pun kalau tidak ada kurniaan daripada Allah tak sapa. Walaupun tak belajar kita hikam syaitan kalau manis pun atas kurniaan Allah sapa juga makan tu. Walaupun tak belajar pun. Belajar bukan awak amal, dia letak ke dia bakom. Maka dia pun dakwa lah. Orang lain ni orang lain ni hati zulmah lah, terhijab lah, jauh daripada Allah lah, domai syariat, bila nak sampai Tuhan lah. Ning ni biasa mana lah ni kena tipu orang panggil. Sebab apa kena tipu gitu? Sebab kerana salah pengajian. Dia tak belajar ilmu agama ni sebagaimana yang disusun, dia diatur oleh Imam Ghazali rahimahullah. Belajar hak mana dulu? Ilmu amal hak mana dulu? Lepas tu naik setangga. Dak ni. Hak ni puak ni fardhu'ain tauhid fiqh tasawuf tak ada pun. Dia ambil tinggi, jumpa guru yang salah pula, guru yang tidak mursyid, guru pun buat lakon, anak murid pun buat lakon, dia pun dakwa diri. Lepas dakwa diri, dia pun tomoh orang lain ni, orang tak ada ni, orang alim lidah, bukan alim hati yang macam-macam dibubuk. Kalau mengajar-mengajar syak tu, alim lidah belakang tu, jauh dengan Tuhan, terhijab dengan Tuhan, tak sapa ke Tuhan Dan siapa yang sapa ke Tuhan? Guru mereka dan anak murid tu lah. Khoya. Manapa kami belajar kita tasawuf hakikat, kami duduk makam tu. Bukan. Itu atas kurniaan, itu bukan ikhtiari, bukan pilihan. Ikhtiari syariat. Belajar fardhu'ain tauhid, fiqh tasawuf itu ikhtiari. Lepas tu berakidah, kena beramal zahir batin dengan ilmu, itu ikhtiari. Hak makam kedudukan itu kurniaan, bukan ikhtiari. Kalau tak nak kurnia, duduk makam tu walaupun tak pernah belajar tasawuf hakikat sekalipun. Orang belajar tasawuf hakikat ni nak kenal aje, bukan nak bubuh di diri. Hak karut-marut dalam FB tu, hak jenis nak bubuh ke diri tu. Jadi kalau pangkat yang pertama ni, kalau nak kira secara halusi kok, hak ni hak tu tangga tadilah. Duk tangga tauhid khas, makrifah khasah, iman yang kamil, zahir batin, istiqamah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni barulah terjamin, tiada ketakutan, terjamin. Kan ada ni? Ni terjamin. Bahawa mereka ada di kalangan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang fala khaufun alaihim, tak ada ketakutan, memang terjamin mereka. Tapi ini semua atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak sabar, hak pangkat yang pertama, yang paling tinggi. Dan yang kedua ni, yang kedua daripada 3 pangkat sabar, pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menyuruh kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyuruh kepada agama.
Honing ni pangkat haiwan, nafsu semata-mata haiwan, nafsu semata-mata haiwan, tidak ada akal. Jadi manusia ada akal, tapi kalau haiwan lah, sebab manusia ada nafsu, ada akal. Kalau haiwan ada nafsu semata-mata.